Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa, waktu, pendengaran, penglihatan untuk sama-sama kita melihat perkongsian ilmu pada hari ini yang diberikan tajuk Berkatkah Pemberianku? Berkatkah Pemberianku? Jadi sebelum itu tuan-tuan dirahmati Allah, kita mulakan majlis ataupun perkongsian ilmu kita pada hari ini, pada pagi ini dengan umul kitab Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tadi kita dah mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau boleh tuan-tuan, yang keduanya kita mulakan juga dengan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali tuan-tuan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekali, kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas kita ini tuan-tuan 10 kali. Kita selawat ke atas Nabi itu adalah satu doa, tetapi bila mana Allah selawat ke atas kita itu adalah satu keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ni tuan-tuan dan rahmati Allah berkaitan tentang tajuk kita pada hari ini, berkatkah pemberianku? Mana yang boleh tengok live ni, kalau boleh tuan-tuan dan rahmati Allah kita sharekan dahulu. Jadi sebelum tu insya-Allah saya pun nak sharekan terlebih dahulu. Baik, Alhamdulillah. Kita dah pun share. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Tajuk kita pada hari ini, berkatkah pemberianku? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, untuk melihat tajuk ini kita berikan definisi dulu terlebih dahulu, yang lebih baik. Apa yang dimaksudkan dengan berkat? Ataupun di dalam bahasa Arabnya, asal perkataan di barakah. Kalau kita tengok dalam tafsir Al-Munawwir, barakah ni membawa maksud apa dia tuan-tuan? Nikmat. Nikmat daripada siapa tuan-tuan? Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang dikatakan barakah. Sesuatu yang kita buat, kita dapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tafsir itu, maksud dia nikmat. Kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dek kerana apa? Dek kerana kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu terjemahan ringkas tentang barakah ni tadi, ataupun orang Melayu kita sebut berkat. Ada juga kita menyebut sebagai berkah, barakah. Ada juga yang menyebut, kalau kita pergi kenduri kesyukuran, kenduri tahlil ataupun kenduri kahwin, biasanya kalau ada orang Jawa di sini tuan-tuan, kita kalau sebelum balik tu akan diberikan berkat. Nah, ni berkat bawa balik, ni berkat bawa balik. Dari sudut bahasa Jawa ni saya tak pastilah datang daripada mana perkataan itu, tetapi kalau kita ambillah daripada definisi barakah itu tadi ataupun berkat itu tadi, maknanya apa tuan-tuan? Sedikit sama kita rasa, banyak sama kita kongsi. Kita tak nak hadirin yang datang ke majlis itu tadi pulang dengan tangan kosong. Kita tetap nak bagi hadiah. Nampak tak tuan-tuan? Adab dan adat orang Melayu kita ni cukup sopan, cukup lemah lembut. Orang nak balik diberikan berkat dalam kenduri tu. Kemudian orang yang datang balik diberi berkat. Orang yang datang nak balik bagi kepada tuan rumah pula becean, kalau orang Jawa kata. Saya ni bukanlah orang Jawa, tapi mertua saya orang Jawa. Dia sebut becean. Kalau bersalam tu, kenduri tu nak balik tersangkut salam tu tuan-tuan, ada becean, ada duitnya pada tangan tu tadi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, nampak tak lembut dan halusnya adat dan adab orang kita, orang Melayu kita. Alhamdulillah sesuai dengan agama Islam itu sendiri. Itu yang pertama tentang barakah.
Yang keduanya tuan-tuan, daripada tajuk tadi, berkatkah pemberianku? Itu persoalan sebenarnya. Jadi yang kedua tu pula pemberian. Pemberianku. Jadi apa maksud pemberian ni tuan-tuan? Pemberian ni sesuatu yang kita miliki, kita bagi kepada orang lain. Sesuatu yang kita miliki, kita nak orang rasa apa yang kita ada, kita nak bagi. Jadi inilah persoalan yang kita akan timbul dan kita akan bahas bersama-sama secara ringkas dan santai-santai tuan-tuan pada hari ini. Berkatkah pemberianku? Jadi ada ke pemberian kita yang tidak diberkahi oleh Allah SWT? Ada tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi syarat nak mendapat keberkahan, syarat nak mendapat keberkatan dalam pemberian kita ni tadi, antaranya yang pertama kita lihat, rezeki, harta yang kita nak bagi tu tadi, hendaklah dia patuh syariah. Itu ayat sekarang tuan-tuan berlapik. Ataupun maknanya yang pertama ini adalah harta yang kita nak bagi itu, sesuatu yang kita nak sedekahkan itu, sesuatu yang kita nak wakafkan itu, hendaklah halal. Hendaklah halal. Halal itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesuatu yang kita nak bagi itu sah sempurna milik kita tuan-tuan. Ni asas Yang kedua, sah sempurna milik kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dirahmati Allah, harta ataupun sesuatu yang kita nak bagi itu tadi tidak menzalimi mana-mana pihak. Tidak menzalimi mana-mana pihak. Dan yang terakhir sekali, yang keempat tuan-tuan, walaupun ini boleh jadi yang pertama, hendaklah dia menjadi yang pertama, iaitu keikhlasan kita buat ni adalah kita nak bagi ni tadi, pemberian kita nak bagi orang ni tadi adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab orang sebelah, bukan sebab mak mentua, bukan sebab adik-beradik, bukan sebab isteri, tapi sebabnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang keempat ni berkaitan tentang pemberian ni, kita dah kupas dalam tajuk sebelum-sebelum ini, yang mana sedekah itu sendiri membawa maksud dari sudut lurahnya benar. Sedekah itu benar. Manakala dari sudut istilahnya, maksudnya kita sesuatu perkara yang kita bagi kepada orang lain kerana Allah SWT, nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itulah maksud sedekah, ataupun orang kita panggil sedekah. Jadi tuan-tuan, balik kepada persoalan kita tadi, kita dah bagi tahu ada 4 ciri ataupun 4 syarat secara asasnya yang kita nak bagi harta kita tu tadi. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kita lihat yang pertama, harta yang kita nak bagi ni, kalau nak mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, harta tu hendaklah halal. Jadi bila sebut pasal harta halal ni tuan-tuan, hendaklah, maksudnya harta yang kita dapat itu hasil daripada usaha kita yang ataupun kerja kita yang halal, yang patut syariah. Bukannya curi selipar masjid dekat masjid, bukannya ambil kain orang dekat ampayan jual balik. Tu sebagai contoh. Banyak lagi lah, merompak, meragut dan sebagainya. Meragut ni tuan-tuan, kerja kambing dengan lembu je, meragut lembu. Sekarang manusia pun nak meragut. Jadi aktiviti meragut, merompak, menyamun, kemudian dia nak sedekahkan barang tu. Orang tu tak tahu, tapi dia tahu. Dia dapat daripada sumber yang tak patut syariah. Jadi pemberian dia tu tadi meaningless. Tak ada maknanya. Begitulah kata orang putih, meaningless. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, demi menjamin harta yang kita bagi itu datang daripada kerja yang patuh syariah. Saya teringat sebuah kisah dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala, yang mana kisah ini berkaitan tentang Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Nabi, juga bapa mertua Nabi, juga khalifah pertama Islam setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika tuan-tuan dan rahmati Allah, orang suruhan, budak suruhan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberikan makanan ataupun minuman kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar ni, Sayyidina Abu Bakar terus minum air tersebut, makan makanan tersebut. Kemudian pembantu ni tadi, budak suruhan, dia pun tanya, "Wahai tuan, selalu tuan akan tanya datang daripada mana sesuatu makanan, minuman yang saya bagi pada tuan, baru tuan makan, baru tuan minum. Tapi hari ni tuan tak tanya pun." Jadi terkejut Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Betul lah, lupa. Seolah-olahnya ayat kita begitulah. Betul lah, terlupa nak tanya datang daripada mana makanan minuman ni. Jadi Abu Bakar pun tanya kepada budak suruhan dia, datang daripada mana makanan ni, datang daripada mana minuman ni. Maka budak ni pun bagi tahu, aku dapat makanan ini, minuman ini daripada aktiviti dia, ataupun dia dapat upah
daripada dia membuat jampi serapah atas suatu kaum. Jampi serapah yang tak tahu asal usul, yang tidak berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia buat jampi serapah dekat satu puak ni tadi, satu kaum ni tadi. Jadi kaum tu bagilah dia upah di atas jampi serapah dia tu tadi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengeluarkan balik, memuntahkan balik. Sebab apa dia mengeluar dan memuntahkan balik? Sebabnya budak suruhan ni tadi dapat upah di atas hasil usaha yang bukan dengan jalan yang patuh syariah, iaitu jampi serapah yang tidak diketahui asal sebutannya, yang tidak disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tuan-tuan, Abu Bakar keluarkan balik. Jadi ini salah satu contoh nak bagi tahu apa yang kita bawa masuk ke dalam mulut kita pada hari ini. Bukan mulut kita je tuan-tuan dirahmati Allah. Kita bawa masuk ke dalam mulut dan perut, lalu tekak masuk ke perut anak-anak dan isteri kita, wajar dan wajib datang daripada harta yang patuh syariah. Ada orang ingat, tuan-tuan dirahmati Allah, bila jumpa harta di tengah jalan, jumpa sekeping not RM50. Oh, ini rezeki ni, ambil ni. Tuan-tuan, itu bukan rezeki. Itu kalau kita ambil, kita guna untuk diri kita, tu bala namanya, bukan rezeki. Sedangkan duit yang kita jumpa tu tadi disebut di dalam fiqh dia, ataupun kita disebut di dalam pengajian Islamnya sebagai harta luqatah. Harta yang dijumpai tak tahu siapa punya, orang tercicir. Jadi macam mana cara dia tuan-tuan? Itu bukan rezeki kita. Kita kena bagi tahu kepada orang. Kalau kita di Malaysia ni ada majlis agama Islam, kita kena pergi bagi tahu. Tapi kalau sedikit-sedikit kecil itu lain ceritalah. Tu mungkin. Tapi kita tetap tak boleh ambil, bukan hak kita. Itu yang pertama, tuan-tuan. Kita nak menjamin keberkatan dalam pemberian kita. Sebelum nak bagi ni tuan-tuan, sebelum nak wakaf ni tadi tuan-tuan, sebelum nak sedekah ni tadi tuan-tuan, pastikan sumber itu dulu patuh syariat. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi tuan-tuan dirahmati Allah, sebelum kita nak bagi ni, nak dapat keberkatan ni, harta itu hendaklah sempurna milik kita, sah milik kita. Kita nak wakaf pada hari ni, dan pada dalam masa yang sama nakkan keberkahan, ataupun kita nakkan keberkatan, tapi harta yang kita bawa ni harta orang lain. Sebagai contoh, kita nampak ada duit not RM100, tapi duit sebelah kita nampak. Kita ambil contohlah jiran sebelah kita, duit not 100 terletak dekat depan rumah jiran kita, kita nampak tu duit dia terlupa nak ambil, tertinggal kat situ. Contohlah ni, basah dia nak sidai ke, duit baki dia bayar dekat COD, fees ke dan sebagainya, contohlah, tertinggal duit tu. Kita nak wakaf, kita nampak, oh ini rezeki ni aku nak wakaf ni, duit jiran aku tertinggal ada lebih RM20 atas pagar dia. Kita pun pergi ambil RM20 ni tadi, kita pun pergi wakafkan. Jadi itu tak sempurna milik kita, milkut tam disebut di dalam bahasa Arab. Jadi itu bukan sempurna milik, tak boleh nak diwakafkan. Sebab itu milik jiran kita. Kalau kata kita nak tolong dia berwakaf sebagai contoh, kita tanyalah Mak Siti, contoh jiran kita tu nama Mak Siti. Mak Siti, ni ada duit RM50 ni atas tembok ni, tertinggal. Nak saya wakafkan tak? Saya nak pergi wakaf ni kat Perbadanan Wakaf Selangor atau mana-manalah majlis agama Islam. Saya nak wakafkan ni. Mak Siti tu kata, ambillah tolong wakafkan. Untuk makcik taklah kan nak pergi wakaf ni, online pun tak pandai, internet pun tak pandai nak guna. Jadi kita ambil, kita tolong wakafkan. Boleh. Tapi jangan pula diam-diam, senyap-senyap ambil, kita pergi wakafkan. Sedangkan duit yang lebih atas tembok tu tadi, duit Mak Siti tu tadi, bukan duit kita. Tu yang kedua. Yang pertama, bagi huraian yang kedua. Yang seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang disebut sebagai sah sempurna milik kita ni, milkut tam ni juga tuan-tuan. Contohlah, kita nak mewakafkan kenderaan, kita nak mewakafkan rumah. Kita baru beli rumah, sebuah rumah tuan-tuan dirahmati Allah. Rumah tu katalah harga RM400,000. Contoh. Kita baru start bayar bank katalah 3 tahun. Contoh berhutang 30 tahun installment ataupun perjanjian dengan bank, bayar balik dalam tempoh 30 tahun. Tak habis lagi 30 tahun, masuk tahun ketiga, berkobar-kobar, bersemangat nak berwakaf, bersemangat nak menginfakkan harta di jalan Allah. Semangat tu dah bagus, berkobar-kobar tu dah bagus. Yang tak bagusnya tuan-tuan, hutang tak habis lagi, kemudian nak diwakafkan. Jadi siapa nak bayar hutang tu? Pandai-pandailah institusi wakaf di Malaysia ni nak habiskan. Jadi tuan-tuan, itu tak sempurna milik lagi. Milik siapakah harta itu? Milik siapa tuan-tuan? Milik bank lagi. Geran penuh tak dapat lagi tuan-tuan.
Jadinya kita tak boleh nak mewakafkan yang benda belum sempurna milik. Ni asasnya tuan-tuan ya, ni asas dia. Okey, itu maksud dia sempurna milik. Yang ketiga tuan-tuan dan rahmati Allah, harta yang diperolehi ini bukan datang daripada dengan jalan yang zalim. Paksaan. Sebagai contoh, pemerasan, peras ugut. Duduk dekat mana-mana lorong, duduk dekat mana-mana jalan, tengah malam orang lalu letak batu bata, letakkan dahan pokok, letakkan pelepah kelapa sawit. Ini terjadi ya tuan-tuan dululah. Ada di kampung-kampung kadang-kadang penyamun ni kan buat kerja. Orang lalu berhenti nak alih, kemudian disamun. Keluarkan semua duit, keluarkan handphone. Dia ambil handphone, dia ambil duit silat ribulan, kereta motor pun dia ambil juga. Kemudian besok dia nak wakafkan harta yang dia samun malam tadi. Itu tak patuh syariah. Sama juga macam yang pertama tu tadi. Cuma yang ketiga ni dia dapat dengan cara pemerasan. Lebih zalim dengan yang pertama. Yang pertama ni tadi dia dapat harta mungkin dengan yang cara tak halal. Mungkin dengan judi. Itu dia buat juga tetapi dengan jalan yang tak patuh syariah. Judi sebagai contoh. Syubhah juga sebagai contoh. Kemudian dia nak wakafkan. Tak boleh. Yang ketiga ni pula melalui pemerasan. Kezaliman. Dia dapat dengan cara kezaliman. Baru dia dapat harta tu tadi. Peras ugut orang, bunuh orang, pukul orang, ugut orang nak bunuh dan sebagainya. Dia dapat tanah tu tadi. Kemudian dia wakafkan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, itu tidak mencerminkan dan menggambarkan bahawa dia akan mendapat keberkahan Allah SWT di atas pemberian dia tu tadi tuan-tuan. Yang keempat pula, syarat kita nak dapat keberkahan dalam pemberian kita apa tuan-tuan? Yang keempat, yang ini menjadi yang pertama sebenarnya, yang menjadi the ultimate condition, the main condition in our deeds, in our daily deeds, dalam perbuatan harian kita. Yang ini kena jadi yang paling utama. Apa itu? Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tentang ikhlas ni, ikhlaskan niat kerana Allah ni, kita dah lihat dalam topik yang lalu berkaitan tentang ada orang ni ikhlas. Yang pertama, ikhlas dia buat sesuatu tapi dia mengharapkan balasan kebaikan di atas dunia. Adakah dia dikira ikhlas? Dia ikhlas. Khalas, dia ikhlas. Alhamdulillah. Dia buat baik tapi dia mengharapkan balasan di atas muka bumi Allah. Ikhlas. Itu ikhlas. Jangan persoalkan lagi. Yang kedua, dia buat sesuatu kebaikan, dia bagi sedekah, dia bagi wakaf, tapi dia mengharapkan dia ni terhindar daripada musibah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Adakah ini juga kira sebagai ikhlas? Naam. Khalas, itu juga dikira sebagai ikhlas. Ikhlas dia buat sesuatu kebaikan, mengharapkan Allah hindarkan dia daripada ditimpa musibah. Itu pun dikira sebagai ikhlas. Dan yang ketiga, ikhlas yang paling tinggi tuan-tuan, moga Allah kurniakan, Allah berikan, Allah campakkan ke dalam hati kita tuan-tuan, ikhlas yang ketiga ini. Apa dia itu? Ikhlas kita buat sesuatu tidak lain tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Solid. Allah nak bagi baik, terpulang pada Allah. Allah nak hindar musibah, terpulang pada Allah. Allah nak tambah nikmat, pulang pada Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, inilah dia 4 asas kepada pemberian yang disebut sebagai berkatkah pemberianku. Berkatkah pemberianku. Capai 4 syarat asas ni tadi tuan-tuan dirahmati Allah, insya-Allah Allah akan memberkahi pemberiannya kepada kita. Baik, bila sebut berkat ni tadi kita dah lihat definisi ringkas dia, iaitu nikmat. Saya teringat Allah SWT sebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira ila akhir ayah. Sadaqallahul azim. Man dzalladzi yuqridu Allah. Man di depan tu tuan-tuan. Man ni apa maksud dia tuan-tuan? Ni mana yang suka Hindustan ni dulu teringatlah ni cerita Hindustan ni, Meraman tu kan. Meraman, betul tak? Man ni maksud dia siapa? Man dzalladzi yuqridu Allah. Siapa yang nak bagi pinjam kepada Allah? Yukridu. Kan kalau ada dalam term Islamic finance ni sebut sebagai qardul hasan, pinjaman yang terbaik, qardul hasan. Itu yukridullah. Barang siapa yang nak bagi pinjam kepada Allah, man dzalladzi yukridullah. Man dzalladzi yukridullah. Qardan hasana. Nak bagi pinjam kepada Allah qardun hasana. Sebaik-baik pinjaman. Tengok tuan-tuan ayat ni. Allah tanya siapa yang nak bagi pinjam kepada Allah dengan sebaik-baik pinjaman. Allah minta yang paling baik. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan ganti dengan sebanyak-banyak gantian. Pertama kita lihat ayat ni tuan-tuan.
Allah tanya siapa yang nak bagi pinjam kepada Allah dengan sebaik-baik pinjaman. Ayat ini kita boleh lihat juga untuk support ayat ni, kita lihat dalam surah Ali Imran bila Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan kita ni, sadaqallahul azim, takkan kita ni sampai kepada kebaktian yang sempurna sehingga kita menginfakkan benda yang paling kita sayang. Nampak tak? Dalam surah Ali Imran ni Allah sebut kita takkan sampai kebaktian yang sempurna, ketakwaan yang sempurna sehingga kita menginfakkan benda yang paling kita sayang. Nampak tak? Ayat ni menyokong juga surah Al-Baqarah ni, malah dua-dua ini seiringan. Lan tanalul birra ni tadi, surah Ali Imran ni Allah bagi tahu siapa yang nak Allah bagi tahu takkan sampai kepada ketakwaan yang sempurna sehingga kita menginfakkan benda yang paling kita sayang. Nampak tak? Dalam surah Al-Baqarah ni tadi Allah kata qardan hasana. Siapa yang nak bagi sebaik-baik pinjaman? Nampak tak tuan-tuan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ni tadi fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka Allah akan ganti dengan sebanyak-banyak gantian. Kita bagi je yang paling baik, Allah akan ganti sebanyak-banyak gantian, tuan-tuan dirahmati Allah. Ini kita boleh lihat, tuan-tuan dirahmati Allah, dalam sebuah kisah yang terjadi kepada Khalifah Ar-Rashidin, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah ataupun Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apa yang terjadi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an? Satu ketika dia pulang awal daripada kerjanya. Kemudian dia bertanya kepada isterinya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, satu-satunya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sirah sikitlah tuan-tuan. Kita masuk sirah sikitlah bagi orang baru tahu. Ada orang baru tahu tuan-tuan. Jadi ilmu ni tuan-tuan jangan satu tu je. Ilmu Allah ni luas. Sebab itu ulama dah membahaskan, seseorang bila dia berilmu dia ada tahap-tahap dia. Permulaannya tuan-tuan, bila seseorang ni dia ada ilmu dia akan sombong. Maksudnya apa? Dia seorang yang betul, dia akan terus betulkan orang lain tanpa dia mengetahui lagi apa yang ada yang ilmu tu tadi. Nampak tak? Seseorang bila mula mengetahui ataupun bila dia ada ilmu, level dia tuan-tuan, dia akan sombong terlebih dahulu. Tapi tak semualah, tapi ini asas dia. Lama kelamaan dia akan masuk satu tahap yang lebih tinggi. Bila mana dia mencari lagi ilmu, dia akan nampak apa dia, tuan-tuan dirahmati Allah, dia akan mengetahui yang dia tidak ada apa-apa. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita kena berkongsi. Baiklah. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah ataupun Sayyidina Ali radhiyallahu an bila pulang, dia tanya kepada isterinya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dia tanya, "Apa yang ada untuk dimakan pada hari ini wahai isteriku?" Maka jawab Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai suamiku, tak ada apa dekat rumah nak makan hari ini. Ada sedikit duit." Disebut 6 dirham. Ada riwayat menyebutkan 2 dirham. Nilai di sini bukan itu yang kita nak jadikan subject matter. Kita nak lihat implikasi, kita nak lihat kehebatan di sebalik pemberian. Baik. Jadinya, Sayyidah Fatimah kata, yang ada padaku cuma ada 6 dirham. Adapun riwayat mengatakan lain 2 dirham. Itu pun nak belikan makanan untuk anaknya, Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi, Sayyidina Ali ni tadi meminta kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, bagilah aku duit tu tadi supaya aku dapat belikan makanan untuk Hasan dan Husain. Jadi Sayyidina Ali ambillah duit tu tadi, 6 dirham ataupun 2 dirham ni tadi. Pergilah dia ke pasar nak beli makanan untuk anak-anak dan keluarga dia. Baik. Pergi ke pasar, kemudian pulang. Apabila pulang, kalau kita ni tuan-tuan pergi market, pergi pasar raya, pergi pasar basah, pergi pasar ikan, ada seorang sebut pasar ikan, tapi balik macam-macam lah dia bawa tuan-tuan. Beli ikan, sayur, ayam, buah, semua boleh beli, bawa balik. Tapi ni Sayyidina Ali bawa, tak ada bawa balik apa pun tuan-tuan, tangan kosong. Jadi berkata Sayyidatina Fatimah, dia bertanya, "Kenapa tak bawa balik apa-apa ni, kosong ni bang?" Tu bahasa mudah kita nak faham cerita ni lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sebab apa dia tak bawa balik apa-apa tuan-tuan? On the way dia nak ke pasar ni tadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada orang susah minta bantuan dekat depan pasar ni tadi. Nak tak bagi pinjam kepada Allah, kepada Tuhan dengan membantu aku yang dah 3 hari tak makan ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Ali ni ada 6 dirham. Kita sebut 6 dirham.
Berapa dirham yang dia bagi tuan-tuan dan Allah? Kalau kita lah, kalau kita ada contoh RM60, 50 sekeping, RM10 sekeping. Itulah duit yang kita ada dalam purse, itulah duit yang ada dalam wallet kita. Kita nak pergi beli barang dapur ni, yang kita tahu anak belum makan ni, isteri pun belum makan ni, RM60 kita ada tuan-tuan dan rahmati Allah. Nah, RM60 kita ada ni. Berapa kita nak bagi tuan-tuan? Kalau ada orang selari bulan dia tak bagi tuan-tuan, RM60 ni dia tak bagi ni. Sebab apa? Tak ada RM1. Sebab dia mencari dalam wallet dia yang not biru tu. Tak ada not biru, not hijau lagi tak ada. Jadi tak payah bagilah. Ada orang mungkin dia bagilah yang 10 ni tadi. Tinggal 50, cukup lah kot nak beli barang dapur. InsyaAllah cukup. Tapi mutakhir ni tuan-tuan, Allah Ta'ala alam segala-galanya. Akhir-akhir zaman ni tinggi harganya, mahal harganya. Baik, tapi Sayyidina Ali bukan begitu. Dia ada 6 dirham, keseluruhannya dia bagi. Sebab tu balik pulang tangan kosong. Tapi tuan-tuan, dia keluar balik. Nak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertengahan jalan dia bertemu dengan seorang lelaki nak membeli. Dia tanya, lelaki ni tanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, nak tak beli unta ni tadi? Sayyidina Ali kata, aku nak beli tapi tak ada duit. Tak apa, nanti bayar. Nanti bayar. Berapa? 20 dirham. Ambil lah. Jadi Sayyidina Ali pun ambil. Jalan, tak selang ketika itu jumpa seorang lelaki Ansar. Dua-dua lelaki Ansar. Kisah ni di Madinah. Dia bila jumpa lelaki Ansar ni tadi, lelaki Ansar yang kedua, nak tak kamu jual unta yang berada pada kamu itu? Aku nak jual. Berapa kamu nak jual? 40 dirham. Nak ambil 40 dirham. Dikatakan dalam riwayat, apabila Sayyidina Ali dapat 40 dirham tu, dia dapat mengejar lelaki Ansar yang pertama ni tadi nak bayar unta yang dia beli, yang hutang ni tadi. Sempat dia bekerja, dia bagi 20 dirham. Dia untung berapa dirham tuan-tuan? 20 dirham. Angka ni mungkin berbeza mengikut riwayat dan begitu yang disampaikan kepada kami. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dia bagi tadi cuma 6 dirham atau 2 dirham kepada orang yang minta tolong 3 hari tak makan depan pasar ni. Tadi 3 hari tak makan, dia bagi semua sekali duit dia. Allah ganti dengan 20 dirham. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, tapi iblis ni dia pandai. Yang mana Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sadaqallahul azim. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Allah kata syaitan ni ya'idu ni apa? Menjanjikan faqra, fakir. Syaitan ni dia bisik kat telinga kita, dia kata engkau akan miskin kalau engkau bagi. Kau apa kalau engkau bagi? Engkau susah kalau engkau bagi. Wa ya'murukum bil fahsya. Dahlah dia menjanjikan dekat kita kefakiran kerana memberi. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan dia mengajak kita kepada keburukan. Kalau bab harta ni tadi dah ada duit sikit, nak banyak, patut kita melabur ke patuh syariah. Kita niagakan duit ke patuh syariah ni tidak. Pergi berjudi dengan harapan duit tu berkembang, masuk ke tempat yang riba supaya lebih banyak dapat. Nampak tak tuan-tuan? Iblis ni tadi. Tapi dalam Islam, balik semula kepada ayat tu tadi, kita bagi pinjaman kepada Allah dengan sebaik-baik pinjaman. Dalam surah Ali Imran tu tadi, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kita bagi benda yang paling kita sayang. Jadi balik cerita pasal RM60 ni tadi, tuan-tuan dirahmati Allah, memanglah kalau kita sayang semua sekali, setelah kewajipan kepada anak isteri kita dah tunaikan, tapi inilah perbezaan antara iman para sahabat. Perbezaan di antara iman para sahabat yang confirm dalam syurga Allah SWT dengan iman manusia di akhir zaman. Kita dah berada di akhir zaman, tuan-tuan. Sekarang ni kalau kita lihat, sekarang kita berada pada tahun 2021. Kita dengan wabak COVID, pandemik COVID-19 ni, tuan-tuan, adakah 2021 akan berlalu ibarat angin yang berhembus seperti mana tahun 2020? Kita dulu waktu kecil, tuan-tuan, kita melihat tahun 2020 akan mendapat satu kemajuan, era yang hebat dalam dunia yang dicipta oleh Allah ni. Manusia ada kereta terbang, duduk kat rumah tinggi-tinggi, dalam sungai boleh duduk, boleh hidup dalam laut dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat pada tahun 2020, Allah membuka mata kita. Itu semua tidak ada melainkan dengan izin Allah. Tapi tahun 2020 Allah tunjukkan keagungan Allah SWT. Allah hantar tentera, Allah izinkan tentera yang sampai sekarang kita takkan nampak dengan mata kasar. Kanan kita, kiri kita, kita tak nampak, tuan-tuan dan Allah. Apa dia? Ni yang disebut sebagai virus
COVID-19. Kita nampak, kita tak nampak. Allah hantar sekecil-kecil tuan-tuan. Dan kalau kita lihat dalam kisah ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil tu merejam tentera Abrahah As-Sabbah ni tadi dengan batu-batu daripada neraka Allah. Min sijil, neraka ni tuan-tuan rahmati Allah. Nampak tak? Gajah tu besar, tapi Allah hantar burung ababil je tuan-tuan, yang disebut dalam kalau kita lihat dalam kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, digambarkan burung ababil ni sebesar apa tuan-tuan? Sebesar burung layang-layang yang membawa 3 ketul batu je, 2 dekat kaki dia, 1 dekat paruh dia. Dia lontarkan 3-3 atas perintah Allah. Hancur binasalah tentera Abraha As-Sabbah. Allahu Rabbi. Nampak tak tuan-tuan? Dan kita pula diuji dalam dunia sekarang dengan COVID-19. Yang burung ababil tu nampak juga. Allah hantar sekarang ni tuan-tuan, benda yang langsung tak nampak. Jadi kalau COVID-19 ni tak berupaya nak celikkan orang yang dulunya bergelumang dengan maksiat, minum arak, main judi, terlibat dengan riba, zalim pada orang lain, tapi dengan COVID-19 ni tak boleh nak mengubah dia. Jadi apa lagi yang Allah nak tunjuk tuan-tuan? Melainkan kematian hampir dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita dah berada di penghujung-penghujung ni. Kalau kita lihat gurun Sahara pun tuan-tuan dah turun salji. Bukan baru ni Ustaz, memang dah sebelum-sebelum ni pun gurun Sahara dah turun salji. Tapi tuan-tuan, namanya gurun, tempatnya panas terik. Memang sebelum ni dah kerap berlaku turunnya salji. Tapi bukankah itu tanda akhirnya zaman dan nak kiamat? Dan satu lagi, masa berlalu dengan pantas. 24 jam ni rasa 24 minit je tuan-tuan. Orang masih leka lagi dengan kekayaan. Masih lagi tak cukup dengan duit yang ada. Masih lagi mengumpul lah, tak boleh ni, duit kena cukup ni. Tapi kurang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah akan tuntut nanti. Harta itu akan nanti ditanya oleh Allah. Bawa pergi mana harta banyak-banyak simpan ni? Sudahnya anak beranak pun tak diajar dengan ilmu, bergaduh harta yang ditinggalkan. Sebab itu tuan-tuan, adanya sedikit percentage harta ni kita perlu bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, yang seterusnya tentang ayat Quran tu tadi, saya ulang balik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Baik, dekat sini Allah menggunakan kalimah yuqridullaha qardan hasana, pinjaman. Siapa yang nak bagi pinjam kepada Allah dengan sebaik-baik pinjaman? Kenapa Allah guna perkataan pinjam? Secantik tuan-tuan huraian ni, kupasan ini. Dalam kita lah tuan-tuan, kawan kita datang pada kita, boleh tak bagi aku pinjam RM20? Okeylah, kita pun bagilah RM20. Sebab ni kawan baik ni. Kawan ni pun sekali minta je RM20 terus bagi. Tak tanya pun nak buat apa. Tapi sebab tu kawan baik kita. Dulu belajar minum sama, makan sama, satu kolej, satu mahallah. Tersebut mahallah ni orang tahulah saya belajar mana dulu ni kan. Satu pak kediaman. Nak ambil lah RM20 ni. Tak tanya pun nak buat apa. Sebab kawan baik. Jadi sebabkan kawan baik juga, dia ni apabila pulang, dia memulangkan lebih daripada RM20 tanpa diminta. Kalau minta dia jadi riba. Contohlah, dia jadi riba sebab apa? Ni masuk sikit ilmu tuan-tuan, fiqh muamalah sikit. Contohlah, okey aku bagi kau pinjam RM20, pulang balik RM30. Yang RM10 tu riba. Habis transaksi pinjaman tu tadi tak betul syariah. Tapi yang saya nak ceritakan ini, kita bagi RM20 tak ada sebab, tak ada syarat nak meletak pun pulang balik RM10. Tak ada. Pulang balik tambah RM10, tak ada. Tak sebut pun tu. Kita bagi RM20. Tahu-tahu selang 2-3 hari dia bagi kita RM30. Saja RM10 tu hadiah. Jangan cut saya punya video ni. Kalau dia yang buat editing, jangan cut video saya ni kan, takut salah faham sekejap lagi. Dia kalau kita bagi RM20, kita sebut pulang balik 30. Itu riba. Tambah 10 tu riba. Yang saya bagi tahu ni, kita tak cakap pun pulang 30, kita bagi. Nah, ambil lah 20 ni. Tapi kawan kita saja nak bagi kita hadiah RM10 sebab kawan. Sayang kawan ni ambil RM30. Jadi itu tuan-tuan. Bila pinjam ni pulang balik. Jadi apa yang nak saya sampaikan, kalimah meminjam ni bila kita gunakan, aku pinjam itu kan, ni aku pulang balik. Jadi bila Allah guna perkataan pinjaman, siapa yang nak bagi pinjaman kepada Allah dengan sebaik-baik pinjaman, Allah akan ganti dengan sebanyak-banyak gantian. Dekat belakang tu Allah dah jawab dah. Bila pinjam, faham kita senang je tuan. Bila pinjam pulang balik. Jadi tuan-tuan, Allah akan pulang balik di mana? Mungkin di atas dunia, dalam bentuk mungkin harta, mungkin dalam bentuk zuriat, mungkin dalam bentuk kesihatan, mungkin dalam bentuk ilmu. Allah Ta'ala a'lam. Semua itu tuan-tuan adalah berkah kita memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi nak bagi pinjam ke tak pada Allah hari ni tuan-tuan? Masjid dan surau sekarang tutup. Nak berwakaf susah. Perbadanan Wakaf Selangor menyediakan macam-macam cara, platform untuk kita berwakaf. Online ada, FPX ada, Bank Islam, Snack MP ada. Allahu Rabbi tuan-tuan. Macam saya sebut dalam topik sebelum ni. Ada orang bagi satu hari RM1, maintain tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ada orang beratus ribu, ikutlah. Tapi biarlah dia tu sedikit tapi berterusan. Tapi kalau tuan-tuan mampu banyak dan berterusan, Masya Allahu Akbar. Itu untuk alam kubur tuan-tuan, dan saya juga. Itu untuk di padang mahsyar juga tuan-tuan. Nanti kita ni dikenali sebagai apa? Nanti di syurga Allah SWT, apabila kita nak masuk dalam syurga Allah, orang yang kerap bersedekah, dia akan melalui pintu yang disebut sebagai apa dia? Pintu babus sadaqah. Dia nak masuk syurga Allah ni, dia lalu pintu yang disebut sebagai pintu orang yang bersedekah. Jadi orang tahu dah, dia ni masih hidup, hebat dia bersedekah. Macam-macam cara tuan-tuan dalam hati Allah orang nak bersedekah, orang nak berwakaf. Cuma berwakaf ni tuan-tuan, selagi mana benda tu digunakan, selagi itulah pahala dia mengalir kepada kita walaupun kita dah meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni bila disebut tajuk pada hari ni, dia berbentuk persoalan, dia menimbulkan persoalan. Berkatkah pemberianku? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah melihat 4 asas tu tadi. Kemudian kita dah lihat hujah-hujah dengan dalil firman Allah SWT tadi. Ingatlah tuan-tuan, setiap pemberian juga adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT. Allah SWT sebut apa dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Nampak ada 3 benda ayat ni, dalam ayat ni. Anishkurli. Pertama, kepada aku sesungguhnya kamu tu bersyukur. Hendaklah sesungguhnya kamu ni bersyukur kepadaku, kata Allah. Waliwalidaika. Dan kepada kedua orang tuamu, ibu ayah kita maksud dia. Dan yang ketiga, ilayyal masir. Ni satu peringatan Allah dekat hujung ni. Ilayyal masir ni maksud apa dia? Kepada aku kamu akan kembali. Tak syukur kepada Allah, kepada mak ayah aja. Mak ayah belikan rumah mewah, mak ayah belikan kereta mewah, mak ayah dibelikan banyak tanah. Tapi kepada Allah tak solat, tak berzakat, tak puasa, tak nak bersedekah, boleh wakaf, tak nak wakaf. Tapi pada mak ayah dia agungkan mak ayah, Allah dia tak nak agungkan. Ingat, Allah bagi peringatan, ilayyal masir. Kepada aku kamu akan kembali. Dan ada juga situasi yang kedua. Tadi yang pertama, situasi yang kedua. Syukur kepada Allah, hebat. Solat sunat, semua dia buat. Tapi pada mak ayah, tak naklah pula dia memberi nafkah pada mak ayah dia. Kepada mak ayah dia tinggi suara, sedangkan Allah dah sebut dah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jangan syirikkan Allah dalam ayat ni yang pertama. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Buat baik kepada kedua orang tua. Dia tak buat baik. Jadi Allah bagi peringatan yang nombor 3 ni tadi, apa dia? Ilayyal masir. Kepada aku kamu akan kembali. Jadi yang cantiknya tuan-tuan, syukur kepada Allah dengan mentaati perintah dia. Waliwalidaika, dan syukur kepada mak ayah dengan menyayangi mak ayah. Jangan tinggikan suara dan sebagainya. Dan yang ketiga, bila kita buat ni tadi, kita tak risau. Ilayyal masir. Kita tak risau. Aku dengan Allah tak ada masalah. Aku dengan mak ayah tak ada masalah. Aku dah bersedia. Ilayyal masir ni aku bersedia. Jadi nampak tak tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kepada Allah kita nak sampai, Allah tunggu kita sendiri, kita tak ada masalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, itu juga tanda pasal kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan bila sebut pasal syukur ni, saya teringat dalam kitab, juga dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, puji dan syukur. Peringkat puji dan syukur ini termasuk bab yang terakhir dalam kitab Minhajul Abidin, yang mana tuan-tuan, cara kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala adalah bilisan. Kalau kita tengok bahasa Arab dia, bilisanin, adalah dengan lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita mulakan tadi dengan suratul Fatihah, tu memuji Allah lah tu. Mana dia memuji Allah? Bismillahirrahmanirrahim, puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, puji Allah. Malik yaumiddin. Ni nak kita puji Allah juga, mengagungkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ni baru doa. Ihdinas siratal mustaqim, ni baru doa.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam suratul Fatihah tu ada dua fasa. Fasa yang pertama, tolong puji Allah dulu. Nak minta apa-apa nanti dulu, puji Allah dulu. Begitu juga dalam salat, tuan-tuan. Kita daripada i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita akan duduk di antara dua sujud ke kita sujud dulu? Pastinya kita sujud dulu. Allahu akbar, kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita puji Allah dulu. Kita mengagungkan Allah dulu, baru duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nampak tak tuan-tuan? Itu permintaan. Jadi sebelum minta, sujud pada Allah dulu, muliakan Allah dahulu, barulah kita duduk, baru kita minta. Jadi tuan-tuan, begitulah kata Imam Ghazali dalam kitab tersebut, kitab Minhajul Abidin. Puji Allah ini adalah dengan lisan, syukur kepada Allah pula adalah dengan amal ibadah. Boleh jelas tu tuan-tuan dirahmati Allah. Baiklah, kita menghampiri kepada tempoh kita. Jadi insya-Allah saya mohon tuan-tuan dirahmati Allah yang sedang menyaksikan secara live ataupun yang akan menonton live ini kemudian, minta tolong sharekan tuan-tuan dirahmati Allah, sebab kita tak tahu kebaikan mana yang membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia dapat masuk syurga Allah sebab solat sunat dia. Ada orang masuk syurga Allah sebab sedekah dia. Ada orang dia masuk syurga Allah sebab dengan amal kebaikan dia, dia menyokong segala perkara-perkara kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sharekan video ini tuan-tuan, dan sekiranya terdapat kekurangan, kesilapan, itu adalah kelemahan diri saya sendiri yang masih lagi belajar dan terus belajar. Dia kalau tengah buat live ni tuan-tuan, selalu kita ceramah, selalu kalau kita kuliah, orang ramai depan kita. Ni sekarang ni tuan-tuan, kita ceramah, orang tak ada depan kita. Kawan-kawan saya adalah kat sini. Kita ceramah secara maya, dia lain tuan-tuan. Kadang-kadang kita tersasul, depan orang pun kita ada tersasul. Itu mana yang biasa berbicara di hadapan orang ramai, dia akan tahu kesulitan, kekurangan. Sebab kita ni manusia. Apa dia manusia ni? Bersifat baharu. Kita tak tahu apa yang akan datang. Bila ada kesilapan, kita baiki. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, sama-samalah kita melindungi keluarga kita. Dan akhir-akhir ni saya nak sampaikan mesej kebaikan tentang kesihatan kita akhir zaman ni. Tuan-tuan dan rahmati Allah, jadikanlah ujian Allah COVID-19 ni untuk kita buka balik minda kita, untuk membuka hati kita, untuk menuntut ilmu Allah yang sangat luas ni. Dan jadilah kita ni seperti orang yang kita nak jadi orang yang berilmu, tapi kita tak nak sombong dengan ilmu kita. Kita nak kongsi dengan orang. Kita tak nak dengan ilmu ni kita konon kita yang paling betul. Tak nak tuan-tuan. Kita dengan ilmu ni kita rasa aku makin tak ada apa-apa. Betul tuan-tuan, makin kita belajar, makin kita mengetahui yang kita ni tak ada apa-apa. Maka tercapailah konsep ilmu tu tadi, sebab yang sepenuhnya ada apa-apa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik segala ilmu. Yang keduanya tuan-tuan, teruskan berwakaf bagi mereka yang dah biasa berwakaf. Yang belum berwakaf, dapat lihat klip video ni ke, live ni ke, rakaman ni, tolonglah berwakaf tuan-tuan. Sebab duit kita banyak-banyak dalam pelaburan, dalam akaun tu tadi, kalau dibiarkan tidak membangunkan harta itu bersama dengan ummah, dia tak akan jadi apa-apa tuan-tuan. Malah dia akan menjadi penyaksian kepada kita yang harta tu tadi tak digunakan untuk membantu umat Islam keseluruhannya. Jadi sekali lagi saya ulang, cara nak berwakaf dengan Perbadanan Wakaf Selangor ni banyak cara tuan-tuan. Sekarang kita tak boleh nak keluar sebab PKP, online saja tuan-tuan. Buka je website Perbadanan Wakaf Selangor, buka sahaja FB rasmi Perbadanan Wakaf Selangor, banyak link kat situ tuan-tuan. Teruskan berwakaf, sebab banyak dah sekolah, banyak masjid yang tukar aircon, tukar kapet, buat tandas, buat longkang, dinding berlubang, atap bocor, semua kita bagi bantuan. Alhamdulillah, yang menepati kriteria, cukup syarat, ada kebenaran, semua kita bagi tuan-tuan. Duit ni datang daripada mana? Datang daripada tuan-tuan. Pertama secara online, yang kedua potongan gaji serendah RM5, secara one off pun boleh juga. Yang seterusnya nak mewakafkan emas, simpan emas berkoyan-koyan tuan-tuan. Kemudian ada terasa nak wakafkan, wakafkanlah dengan Perbadanan Wakaf Selangor.
Kita tahu macam mana nak dapatkan atau tempat di mana yang dapat harga tinggi, tuan-tuan dirahmati Allah. Ada juga orang nak mewakafkan tanah, ada juga orang yang menjual tanah, menjual rumah, kemudian duit tu dia nak wakafkan, boleh juga. Malah ada orang hebat, tuan-tuan, bila mak ayah dia meninggal, adik-beradik dia, anak beranak dia ni tadi, adik-beradik jadinya bersepakat, duit faraid ni kita tak payah ambil, mereka bersetuju kita nak wakafkan, letak atas nama mak ayah dia yang dah meninggal dunia. Tuan-tuan, orang yang dah meninggal dunia ni 3 benda je kan semua tahu, sedekatun jariyah, au ilmu yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah. Jadi yang disebut yang ketiga ni tadi, aw waladin salih yad'u lah, ini apa dia? Atau anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Mendoakan yad'u lah ni bukan sekadar doa angkat tangan, Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Bukan itu sahaja semata-mata, tuan-tuan, tetapi anak soleh ni tadi kalau dia berwakaf, dia bersedekah di atas niat dia ni tadi, atas kepada almarhum, almarhumah, insya-Allah almarhum, almarhumah akan dapat rasa nikmat anak dia berwakaf untuk mak ayah yang dia nak meninggal dunia. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, setakat tu dahulu perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi ilmu berkaitan tentang wakaf ini dalam bab-bab pemberian dari masa ke semasa, insyaAllah bersama dengan saya, bersama dengan sahibu fadilah Datuk Majid bin Omar selaku Duta Perbanan Wakaf Selangor, dan juga sahabat-sahabat Perbanan Wakaf Selangor yang lain, insya-Allah sedikit demi sedikit. Inilah cara kita nak berdakwah. Sebab apa? Kita tak boleh nak buat close contact sebab dalam waktu PKP dan juga wabak ni. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, setakat itu dahulu kita tutup dengan bacaan doa, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian saja tuan-tuan, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaallah.